Lu kata ada mangsa-mangsa yang berjumpa dengan lu buat aduan. Lu siapa? Dan yang buat aduan kepada Firdaus Wong ni, korang ni bodoh ke apa? Alamak, terkasar juga bahasa aku. Tak apa, saya sekala. Dah tak boleh tahan dah ni. Ini dapat gangguan seksual daripada orang yang difitnah tu, tapi kau layan video tu sampai boleh jadi satu video yang berminit tu. Logik ke? Bermakna suka sama suka. Ni satu lagi. Siapa tadi? Topi beras. Cat Price. Aduh. Bro, kalau kau dengar suara aku, video aku ni bro. Alamak. Betul. Ada kat kedai. Apa cerita pula kali ni? Tetapi sebelum nak terus menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 28 September 2021. Hari ni hari Selasa. Apa khabar anda semua? Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berpesan saya kepada diri saya sendiri dan anda di luar sana, agar kita sentiasa menjaga tutur kata, budi bahasa dan sebagainya. Elak mengeluarkan kata-kata kesat ketika anda layan TikTok ke YouTube, Facebook Live, Instagram dan sebagainya. Okey, so sekarang ni saya nak sentuh tentang isu yang sedang hangat diperkatakan sekarang di media sosial. Tak lain tak bukan berkenaan isu gangguan seksual daripada Ustaz Abid Liu. Satu kes yang cukup besar dan juga cukup memeranjatkan kita seluruh Malaysia, mungkin seluruh dunia ke satu ketika ini nanti. Astaghfirullahaladzim. Apa nak jadi Malaysia ni? Kita patut bersyukur kerana berada di sebuah negara yang aman makmur, Malaysia namanya, walaupun kadang-kadang kita ada selisih faham, perbezaan fahaman politik, kadang-kadang kita paling risau perkauman dan sebagainya. Tapi itu ada jalan penyelesaiannya dan kita patut bersyukur kerana kita boleh nampak depan mata saya jalan, pergi serapan, pergi kerja, naik motor, naik kapcai, superbike, basikal, kereta mewah. Kita boleh bergerak ke sini, makan sarapan, roti sarang burung, roti telur, roti canai, nasi lemak dan berbagai menu yang cukup menarik. Saat lagi malam ikan bakar dan sebagainya. Kita tak perlu risau tentang letupan, peperangan, kebuluran, kemiskinan dan sebagainya. Dan itulah saya berpesan kepada diri saya sendiri dan anda semua di luar sana agar sentiasa berdoa, menjaga, bersyukur dengan apa yang kita kecapi, kita nikmati di bumi bertuah Malaysia ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, berbalik pada isu gangguan seksual Ustaz Abid Liu. Okey, kalau nak tahu, sekarang ni Ustaz Abid Liu cukup popular dan cukup aktif, dan yang terbaru beliau agresif dalam mengundang artis-artis popular untuk menyertai beliau, yang mana ada pihak mengatakan program Ustaz 3 hari. Program Ustaz 3 hari. Dia sebenarnya bukan program Ustaz 3 hari, tapi tak apalah, tahu istilah yang nak digunakan oleh netizen, setengahnya lah. Dia program lebih kepada dakwah dan mendalami Islam. Cukup 3 hari, tak cukup tambah jadikan 40 hari. Saya pun dah, Alhamdulillah, saya pun dah juga menyertai program itu. Bagaimana dan caranya, macam mana saya boleh, nak kata apa, terjebak macam tu lah. Ada cili kat mulut tadi, baru makan nasi goreng ni. Itu mana cerita kau, Yapi. Saya berada dalam program tu 3 hari dan banyak kesilapan yang saya lakukan sebelum ini, dan Alhamdulillah saya taklah kata tapi ke arah itu. Dan yang penting ada usaha untuk lebih memperbaiki diri, amal ibadah, solat dan sebagainya, dan juga motivasi. Bagus program tu, dan ramai yang tertanya-tanya dan juga kawan-kawan tanya macam mana nak sertai program tersebut. Saya pun secara accidentally, skipping, secara tidak sengaja. Okey, macam mana ceritanya tu panjang cerita lah, macam mana saya boleh menyertai program tu.
Dan saya sempat 2 kali makan sedulang dengan beliau, Ustaz Abiliu, alhamdulillah. Dan kita terus go straight to the point, iaitu yang sekarang ni ada pihak yang sengaja membuat satu akaun Telegram yang mana menyebarkan video yang cukup menjijikkan. Dan saya masih lagi berada di tahap bukannya bukan obses pula, taksub kepada Ustaz Abiliu, tapi saya yakin itu adalah deep fake. Itu adalah satu video yang ada dalam tu memang cukup menjijikkan dan memaparkan cukup jelas wajah Ustaz Abiliu. Memang kerja yang cukup profesional untuk menghasilkan satu video yang berniat jahat. Dan anda boleh saksikan seorang budak muda yang berkongsikan teknologi deepfake ini dalam YouTube, boleh cari. Okey, yang mana adik muda ini telah menukarkan mukanya kepada Mr. Bean. Bayangkan Mr. Bean bertutur bahasa Melayu cukup fasih. Rupanya muka saja Mr. Bean, tapi dia macam edit lah budak tu. Menggunakan badan saja, tapi menunjukkan Mr. Bean sedang bertutur dalam bahasa Melayu. Boleh carilah video tu. Okay? So guys, you guys perasan tak nowadays kan banyak video-video yang tersebar yang atas katil, bawah katil, yang dalam kelambu, luar kelambu, yang badan rimau kepala Mr. Bean tiba. Dan ada yang mengatakan bahawasanya video-video ni semua adalah deepfake. Tapi betul ke? Wallahualam lah. Okay, so dan kali ni I akan tunjuk dengan you guys macam mana cara-cara kita nak detect deepfake ini menggunakan AI, Artificial. Yang lain, malam tadi saya sempat menyaksikan video-video YouTube berkaitan isu ini. Ustaz Abu Syafiq yang dulu kalau bila buat live video dan sebagainya, dia suka makan kacang. Yang mana saya faham beliau pun agak tidak bersetuju dan tidak selesa dengan situasi ini, dan mengharapkan agar para ustaz-ustaz pihak tertentu supaya tidak membuat orang kata macam lagi merancakkan suasana ini ataupun mengiyakan dan sebagainya lah. Walaupun Ustaz Abu Syafiq ada menyatakan yang beliau pun ada satu ketika dulu tidak selesa dengan perlakuan ataupun tindak tanduk Ustaz Abiliu dalam program amalnya, tapi beliau kali ini tetap berniat teguh bahawa itu adalah satu fitnah atau dosa yang besar. Bukan Facebook, bukan kau buat hin macam tu. Tumbuk orang buat hina. Apalah kau orang semua ni? Taubatlah pada Allah Ta'ala. Berubahlah sikit diri tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, video kali ini saya ingin berbicara tentang beberapa perkara. Pertama sekali berkaitan dengan video yang tersebar dan berita yang tersebar berkaitan dengan Ustaz Abiliu, yang dikatakan video itu adalah video yang tidak sepatutnya, ataupun video yang mengandungi unsur-unsur yang agak lucah, video yang mengandungi unsur-unsur yang agak lucah. Saya ingin katakan bahawa dalam hal ini kita ni sudah-sudahlah buat fitnah. Kalau benda tu betul sekalipun, kita tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tuan-tuan. Haram. Dengan saya cakap ni haram. Betul sekalipun haram cakap. Dan ditambah lagi dengan saya yakin macam saya cakap tadi, video tersebut deepfake. Kalau diperhatikan untuk orang yang pertama kali ataupun tidak mengenali teknologi edit video ni, macam saya dah biasa edit video tapi taklah tinggi ilmu saya. Saya ulang, pada orang yang pertama kali melihat video tersebut, pastinya anda yakin itu adalah individu tersebut. Tapi kalau anda nak tahu apa yang menyebabkan saya yakin itu adalah deepfake ataupun video palsu, yang itu panjang ceritanya, kena jumpa saya. Kita sembang-sembang, kita lepak-lepak, dan saya boleh buktikan yang itu adalah deepfake ataupun video yang diedit, video palsu lah, bukan Ustaz Abiliu. Secara logiknya, semalam seorang rakan dan isteri saya juga tertonton video tersebut, dan peliknya, kalau individu yang membuat laporan yang katanya terganggu ataupun diberi gangguan seksual oleh Ustaz Abiliu, kenapa video tersebut panjang? Secara logiknya, kalau seseorang wanita mendapat gangguan
secara tidak sukarela gangguan seksual, pastinya rakaman video tidak sepanjang itu. Nampak kat situ. Sebab baru-baru ni sambil saya berceloteh ni, iklan saya berjalan secara automatik. Saya ada beberapa platform yang saya jalankan, biarkan mungkin orang tanya, kau ni buat video Yapi, bila masa kau buat marketing dan sebagainya. Saya ada menggunakan teknologi tertentu yang saya belajar, saya korek sendiri. Itu sambil saya berceloteh ini, sambil saya memandu, sambil saya tidur, iklan saya berjalan 24 jam. Apa kaitannya? Okey, baru-baru ni saya telah setting satu handphone tim saya, tim Red One saya, jual SIM card, banyak SIM card ni. Alah, iklan dah pula. Okey. Yang mana beliau seorang wanita bergelar isteri, okey. Dan beliau menyatakan setelah saya setting automatik iklan beliau, okey, beliau mendapat gangguan seksual. Ini kisah benar, okey. Di dalam kedai saya ni saya bercerita kisah-kisah yang benar saja, tiada yang tidak benar-benar berlaku. Yang mana beliau menggunakan nama sebenar seorang wanita dan beliau diganggu oleh individu tidak dikenali. Kerana kita kena faham, okey, kalau nak buat gangguan seksual, lelaki tersebut tidak akan memaparkan wajahnya. Sebab mesti dia takut. Okey, mana ada orang yang memang sengaja memaparkan kejahatannya dalam teknologi ini, menanjung muka dia. Okey, dan beliau menggunakan Telegram. Sebab kita faham, rakyat Malaysia kena faham, Telegram adalah satu platform yang cukup canggih lagi berbanding WhatsApp. Dia boleh sorok nombor telefon kita dan kita boleh buat gangguan seksual. Dan kawan saya ni dia kata macam saya dah setting, ni nak bagi faham sikit. Saya dah setting dalam Telegram team saya tu, saya punya downline lah kiranya, supaya iklan tu bergerak saja secara automatik, dan apabila orang tekan link tu akan pergi ke WhatsApp. Jadi orang yang nak buat gangguan seksual ni dia tidak akan tekan link pada WhatsApp, sebab WhatsApp confirm akan keluar nombor telefon, berbanding dia hanya buat cuba buat video call dan juga panggilan biasa menggunakan Telegram. Nampak kat situ. Jadi Telegram tu dia boleh suruh. Sebut pasal Telegram ni, yang sedihnya sekarang ni ada pihak, saya pun tak pasti siapa, yang telah membuat satu akaun Telegram yang memaparkan aksi-aksi ataupun kata bahan-bahan bukti yang berkaitan dengan gangguan seksual kes inilah. Dan ada individu yang bernama, orang yang juga saya hormati sanjungi satu ketika dahulu, sekarang macam mana nak hormat kita dah tak tahu, iaitu saudara Firdaus Wang, yang agak sibuk sekarang ni mempromosikan ataupun menyebarkan ataupun tak tahulah apa dia buat sekarang ni, isi kandungan daripada Telegram tersebut yang tidak bertapis. Jadi itulah macam mana nak jadi sekarang ni. Kita tadi saya mulakan dengan mukadimah, kita sepatutnya berasa syukur dapat menikmati apa orang kata ni, keamanan walaupun PKP 1, PKP 2, PKP 3, PKP 3, PKPD, PKPB, PKPK lah sendiri. Tapi kita masih lagi tak putus beras, tak putus bekalan makanan. Angkat bendera putih lah. Kalau dah teruk sangat pun adalah adun ke penghulu, ketua kampung ke, tok penghulu ke, ahli parlimen ke, pemimpin politik, tak kira berparti mana, akan datang memberikan sumbangan dan bantuan. Okey, saya nak sentuh sikit tentang Firdaus Wang ni. Kalaulah Firdaus Wang boleh dengar, menonton dan sebagainya, macam ni lah, gua sekarang ni gua tak respect lu lah bro. Lu kena fikirlah sendiri, okey. Lu seorang yang berbangsa Cina, Ustaz Abiliu pun Cina. Kita bukan cerita pasal rasis, tapi lu lah Firdaus Wang, lu patutnya bersyukur kerana lu dapat hidayah. Saya sebenarnya cakap terus terang, saya duduk di Malaysia ni, saya syukur kerana ada Cina, India, Kadazan, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Okey, kerana saya ingin terus terang di sini bahawa saya belajar berniaga pun, teknik-teknik perniagaan, import barang daripada China dan sebagainya adalah daripada seorang kawan bergelar datuk, seorang berbangsa Cina. Pelanggan-pelanggan saya ada Cina, jiran saya Cina, jiran sebelah kedai ni. Okey, kadang-kadang barang sampai saya belum buka kedai, pengantaran hantar, saya cakap tak apa, you hantar kedai Cina sebelah. Seronok, okey. Dan yang pentingnya, kebaikan orang-orang Cina yang dengan saya, pelanggan-pelanggan apa semua, kebaikan warga China yang memastikan apabila saya hantar duit, barang sampai, semua tu saya mendoakan mereka agar sihat-sihat, sejahtera, dan tak ketinggalan juga saya mendoakan agar mereka mendapat hidayah.
Islam ni bukan satu paksaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tapi Islam ni cukup indah sebenarnya. Kalau anda di luar sana berbangsa Cina, India yang bukan Muslim, anda boleh kaji bahawa Islam tu sangat indah. Ya, malah saya yakin masa zaman pemerintahan Nabi Muhammad dulu pun tiada paksaan. Apabila Nabi menang dalam peperangan, tiada paksaan untuk negara ataupun tempat yang ditawarnya untuk semuanya memeluk agama Islam. Saya yakin benda tu betul atau tidak. Kalau salah, saya mohon maaf. Tapi saya sentiasa dalam sembahyang 5 waktu, paling kurang pun sekali saya mendoakan, ya Allah ya Tuhanku, semoga rakan-rakanku yang bukan Islam, belum Islam mendapat hidayah. Okey, ini saya cakap terus, memang saya berdoakan sebab saya sayang mereka. Saya sayang. Dan saya cakap Allah sayang mereka. Sebab walaupun mereka bukan Islam, tapi Allah sayang mereka. Sebab apa? Mereka dapat hidup aman, mereka dapat mencari rezeki, dapat berkawan dengan Melayu, dapat konvoy, ride, naik kereta. Haya, lama tak jumpa, mari, you mau beli apa? Nampak? Cina kalau berniaga, saya belajar dengan dia best. Tapi macam sebaya berbalik dengan Firdaus Wong tadi, dia ni dah okey dah kan. Saya pun tak tahu apa dia punya peranan, sebab saya tengok dia lebih kepada produk menjual buku dan sebagainya. Tapi kenapa dia sibuk sangat tentang isu Ustaz Ibil Liu? Okey, saya nak cabar you Firdaus Wong. Sekarang ni lu sudah kacau polis punya kerja. Ini sudah jadi satu bahan kesihatan ataupun jadi isu ataupun kes kesihatan polis. Kenapa lu masuk campur? Kan? Lu nak jadi hero ke? Okey, lu kata ada mangsa-mangsa yang berjumpa dengan lu buat aduan. Lu siapa? Kalau lu dah hebat sangat, apa kata lu dedahkan? Lu kata ada orang-orang ni, okey, lu dah hebat sangat, lu nak buat kerja polis. Kalau lu berani, lu dedahkan. Lu tunjuk muka siapa-siapa yang menjadi mangsa gangguan seksual Ustaz Ibil Liu, kan? Lu tunjukkan muka dia, lu tampilkan. Lu habis lu buat kerja polis, kan? Polis dah buka kesihatan, lu sibuk apa hal? Dan yang buat aduan kepada Firdaus Wong ni, korang ni bodoh ke apa? Alamak, terkasar juga bahasa aku. Tak apa, saya sekala dah tak boleh tahan ni. Kita dah ada tempat-tempat yang sepatutnya, polis, dan juga mungkin aduan macam-macam lah tempat buat aduan. Okey, kenapa sibuk sangat jumpa Firdaus Wong ni dan sibuk sangat sebarkan ke dalam media sosial? Dan ada pula yang terbaru, yang abang kebermangsa sibuk pula angkat sumpah laknat ni. Dah benda ni akan jadi satu trend, menjadi bahan gelak, bahan tawa, bahan memalukan lah kepada orang-orang yang non-Muslim. Satu dunia kalau tahu lagi malu. Okey, seolah-olah kalau macam ada satu benda yang membabitkan tuduhan fitnah dan sebagainya, menggunakan platform Facebook apa semua, lepas tu buat tuduhan dan menggunakan video-video yang tak apa-apa, yang kabur. Pelik video kenapa tak ada suara, kan? Dan pelik video kenapa kabur. Dan kalau nak cerita itu cakap, saya terlepas cakap pula, ada lagi yang poin-poin menyatakan video tu video palsu. Okey, gunakan video palsu, lepas tu untuk mengokohkan lagi tuduhan dan untuk lagi menarik perhatian orang, meyakinkan orang awam tentang tuduhan tersebut, buat sumpah laknat. Nanti jadi trend. Akan datang siapa-siapa macam saya, contohnya, saya tak puas hati dengan si Polan-Polan ni, saya buat satu tuduhan palsu dan saya buat sumpah laknat. Sepatutnya kena faham, belum jatuh lagi hukum, belum masuk kes mahkamah, belum apa semua, yang sibuk sangat nak buat sumpah laknat ni apa? Mempersendakan, menggunakan nama Allah sesenang hati. Apa benda ni? Secara logiknya, orang yang dituduh tu yang sepatutnya buat angkat sumpah. Ini yang menuduh ni. Dan gangguan seksual macam mana sampai gangguan seksual emosi sampai nak bunuh diri apa semua, kan? Yang peliknya kenapa kalau ada gangguan seksual tak macam kawan saya tadi, dia blok, dia tak layan apabila dapat gangguan seksual melalui Telegram. Ini dapat gangguan seksual daripada orang yang difitnah tu, Ustaz Ibil Liu, tapi kau layan video tu sampai boleh jadi satu video yang berapa minit. Logik ke? Kan? Saya sendiri pun, kan, kalau dibuat gangguan apa semua, saya blok, kan? Ataupun secara logiknya, kalau saya lah, saya ni jahat, kan, saya buat gangguan seksual kepada wanita di luar sana, adakah kamu akan tengok benda tu lama-lama? Kalau tengok tu bermaksud sampai boleh buat rakaman, macam mana yang terjadi dalam rakaman video tersebut, bermakna suka sama suka. Hati panas.
Jadi fikir-fikirkanlah, apa nak jadi dengan dunia kita sekarang ni. Lu Firdauso kan, lu teruskan lu punya kerja, lu teruskan lu punya dakwah ke apa ke, tak tahu kan. Yang you sibuk sangat nak jadi hero kat Malaysia ni apa hal? Ni satu lagi. Siapa tadi? Topi beras, Cap Price. Aduh bro, kalau kau dengar suara aku, video aku ni bro, alamak. Betul, ada kat kedai, Tunggu bro, pergi depan dulu ni aja. Okay, so ni siapa ni Kak Pran ni? Korang ni bro, kau patut bersyukur lah. Sebab apa, dalam usia muda kau jadi usahawan, kau jadi motivator, kau jadi rapper, kau jadi sampai ke tahap boleh pergi ke menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Kau dah pergi haji ke umrah tu okay? Lepas tu menjejakkan kaki ke Mesir dan cuba masuk Gaza tapi tak berjaya kan? Tak berjaya sebab apa? Sebab konon-kononnya kau nak Ustaz Abilio ada kat sana, nak masuk Gaza melalui kau. Konon kau ada jalan kabel lah nak masuk Gaza macam mana. Lalu Ustaz Abilio buat cara lain, dapat masuk, dah bagi senarai nama, engkau pula dapat tahu, engkau pula nak masuk senarai nama dalam tim dia untuk masuk Gaza. Itu yang aku tahu kan. Okay, boleh check dekat YouTube. Jadi bro, engkau muda lagi, engkau ada bakat, Allah bagi engkau ni satu orang kata bakat, rezeki dan kemewahan. Kau dapat mewah tu kan. Okay, so gunakan kebaikan tu, gunakan anugerah itu untuk ke arah lebih baik. Okay, tak usahlah kau sibuk-sibuk sangat pasal ni, apa benda ni, apa semua ni kan. Aduh, orang lain pening kan, pakai kancil dah buruk apa semua, kau dengan jeep kau lagi, apa dengan koleksi patung-patung animasi kau apa semua, aduh. Aku tahu benda tu. Okey, saya pun ada customer, ada klien dan sebagainya. Okey, tak apa, kita tengok kalau video-video lain. Okey, semoga video saya ini tidak menyakitkan hati, mendatangkan manfaat dan sebagainya, dan mungkin dapat membantu. Apa-apa pun saya cakap, video yang gangguan seksual tu saya yakin ia deep fake, ia palsu. Okey, untuk lebih meyakinkan lagi anda, saya tak boleh cerita lebih-lebih, nanti jadi panjang video meleret-leret. Jumpa saya face to face, saya akan buktikan benda ni. Tetapi jika video ataupun tuduhan ataupun perbuatan Ustaz Abilio ni adalah benar, kita tunggu dan lihat. So sekarang ni tak payah kita nak tak sangkalah Ustaz Abilio macam ni, ni. Saya bukannya orang kata macam taksub dengan beliau, mentang-mentang lah saya ni orang kata dah bersama dengan beliau dalam satu program Ustaz 3 hari tu. No, bukan tu. Okey, tetapi saya yakin this is something wrong. Ni satu benda lagi yang memang tak masuk akal. Benda yang memang kita dunia zaman akhir zaman lah ni. Okey, tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.